Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Jadi alhamdulillah pada pengajian yang lalu dalam kitab Al-Anwar Qudsiyah penulis menceritakan tentang tentang dua orang imam yang mengakui kepentingan tasawuf walaupun mereka tadi ialah imam-imam mujtahid, maksud ulama yang amat agung di dalam ilmu akidah dan di dalam ilmu fiqh. Jadi imam pertama yang disebut oleh Imam Abdul Wahhab Sya'rani ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan kedua dia menyebut Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu, dan beberapa lagi imam yang lain. Jadi di kesempatan yang ada ni, insya-Allah kita akan membaca riwayat hidup imam mazhab kita, iaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan kita dengarlah nasihat-nasihat daripada Imam Syafi'i. Dan yang saya akan baca ni ialah kitab namanya At-Tabaqatul Kubra Al-Musammatu bi Lawaqihil Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Mana kitab ni ditulis oleh Imam Abdul Wahhab Sya'rani juga, imam yang sama yang menulis kitab Anwar Qudsiyah yang kita baca ni. Tapi salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Wahhab Sya'rani ialah generasi ahli sufi bermula daripada zaman Rasulullah sampai kepada zaman penulis kitab. Jadi apabila kita ada buku biografi ahli sufi setiap zaman, maka kita boleh mengesahkan sanad-sanad tarekat. Seperti mana kita ada buku yang menceritakan tentang perawi-perawi hadis. Jadi kita boleh mengesahkan sanad ni perawinya dhaif atau hasan ataupun seumpamanya. Jadi Imam Sya'rani menulis kitab yang bernama Tabaqat Al-Kubra. Jadi dalam kitab ni salah seorang yang disebut oleh Imam Abdul Wahhab Sya'rani secara khusus ni ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksud Imam Syafi'i, dia dimaklumi sebagai ahli fiqh, dan di zaman dia juga dia memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi di sisi ahli sufi, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia adalah salah seorang wali Allah yang agung. Maknanya dalam satu riwayat, dia tak ada dalam kitab ni lah, satu orang hamba Allah bernama Bilal Al-Khawwas. Bilal Al-Khawwas ni dia berjalan, tiba-tiba dia nampak ada orang berjalan sebelah dia. Lepas tu dia terdetik dalam hati dia, orang yang berjalan di sebelah dia tadi ialah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maka dia tanya, demi Allah, siapakah kamu? Maka orang tadi yang jalan sebelah dia kata, aku ialah saudara kamu Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Jadi bila dia berjumpa dengan Nabi Khidir, maka dia tanya beberapa soalan. Antara soalan yang ditanya, apakah maqam Imam Syafi'i? Maka Nabi Khidir menjawab, Imam Syafi'i ialah salah seorang daripada Al-Autad, mana wali Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di tingkatan ketiga. Maksudnya yang paling tinggi tingkatannya dalam organisasi wali-wali Allah ialah Al-Qutub, iaitu seorang lah. Lepas itu dia ada Al-Imaman, dua orang imam, seorang berada di sebelah kanan yang menjaga alam ghaib, seorang berada di sebelah kiri
yang menjaga alam zahir. Lepas tu dia ada 4 orang yang diisahkan sebagai Al-Autad. 4 orang wali yang menjaga 4 penjuru dunia. Kemudian dia ada Al-Abdalus Sab'ah, tingkatan yang keempat, maksudnya wali abdal yang 7, yang menjaga 7 iklim ataupun 7 benua yang Allah SWT ciptakan. Dari Imam Syafi'i, masa apabila Bilal bin Khawas bertanya kepada Imam Sayyidina Al-Khadir alaihi wassalam, maka Imam Syafi'i dia salah seorang daripada wali Allah. Dan apabila dia salah seorang daripada wali Allah yang agung, maka dia ialah ahli sufi. Salah seorang daripada ahli sufi di zaman dahulu, di zaman salafus salih. Maka sebab itulah Imam Abdul Wahab Sya'rani meletakkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah. Dan yang biasa kita jumpa Imam Syafi'i itu di dalam Tabaqat, maksudnya dalam kitab biografi ahli-ahli fiqh. Tapi di sisi ahli sufi, dia juga salah seorang ahli sufi yang agung. Jadi kita bacalah jadi kita dapat tengok sudut tasawuf yang berada di sisi Imam Syafi'i. Maksud biasanya kita tahu Imam Syafi'i ni ialah ahli fiqh, mujtahid, mutlak, tulis buku fiqh. Tapi sekarang ni kita dapat tengok bagaimanakah ucapan-ucapan Imam Syafi'i daripada sudut ilmu tasawuf. Jadi kita baca kitab ni lah, yang mana sekiranya Allah Ta'ala izin kita dapat baca semualah. Tapi dia panjang kan, maksudnya dia ada dalam 1, 2, 4 3,5 muka surat menceritakan tentang nasihat-nasihat Imam Syafi'i dan kata-kata hikmat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dari Imam Abdul Wahab Sya'rani berkata, setengah daripada ahli sufi, masa Imam Syafi'i ni dalam nombor 91 daripada ahli sufi, daripada awal Nabi Muhammad SAW sampai kepada Imam Syafi'i, dia letak dalam nombor ke-91. Setengah daripada ni ialah imamuna, imam kita, maksudnya contoh ikutan kita ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia ialah anak saudara kepada Rasulullah SAW kerana datuknya sama, iaitu Sayyidina Abdul Manaf. Maksudnya nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada datuk yang bernama Abdul Manaf. Dari Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, masa Gaza yang dekat Palestin. Kemudian dibawa ke Mekah pada ketika dia berumur 2 tahun. Dan umurnya dah sebanyak 54 tahun. Dan dia tadi menetap di Mesir dalam 4 tahun. Ni di akhir hayatnya lah dia pergi ke Mesir. Kemudian dia meninggal dunia di Mesir pada malam Jumaat setelah Maghrib pada tahun 204 Hijrah. Itu secara ringkas lah umur Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i membesar di bawah peliharaan ibunya dalam keadaan kefakiran dan kesempitan hidup. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu semasa dia tadi kecil, dia selalu duduk bersama dengan ulama. Dan dia tadi menulis apa saja faedah yang dia dapat di tulang-tulang, di daun-daun dan seumpamanya. Kerana dia tak mampu untuk membeli kertas. Kerana kefakiran sehinggalah tulang-tulang apa segala tadi memenuhi, berkarung-karung disimpan di rumahnya. Dan Imam Syafi'i di Mekah, dia berguru dengan Imam Muslim Ibn Khalid Zanji. Dan kemudian dia tadi pergi ke Madinah dan dia berguru dengan Imam Malik radhiyallahu anhu, dan dia menghafal kitab Muwatta dan dia membacakan di hadapan Imam Malik. Jadi Imam Malik berasa amat takjub dengan bacaan Imam Syafi'i kerana dia boleh membaca daripada hafazan. Kemudian Imam Malik berkata, "Ittaqillah, wahai pemuda, hendaklah kamu takut kepada Allah. Fa innahu sayakunu laka sya'nun, kerana sesungguhnya kamu akan dikurniakan dengan keagungan di zaman kamu." Maksud Imam Malik radhiyallahu anhu juga telah dikasyafkan siapakah murid yang datang kepada aku ni, dia bagi tahu. Tapi dia bagi tahu disebabkan Allah akan kurniakan kepada kamu keagungan di masa yang akan datang, maka hendaklah kamu tadi memelihara hak Allah pada diri kamu. Jadi Imam Syafi'i berumur 13 tahun semasa dia tadi berguru dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dia tadi pergi ke Yaman semasa pakcik ni sedang menjadi qadi di Yaman. Kemudian dia tadi terkenal di Yaman. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Iraq dan menuntut ilmu dan berdebat dengan Imam Muhammad bin Hasan. Maksudnya dia tadi berbincang tentang ilmu lah. Dan Imam Syafi'i juga menyebarkan ilmu hadis dan mengasaskan mazhabnya. Dan dia tadi menegakkan sunnah Nabi Muhammad dan mengeluarkan hadis-hadis hukum hakam daripada sunnah Nabi Muhammad. Maka ramai daripada ulama di Baghdad pada ketika itu, daripada pelbagai mazhab, kesemuanya menjadi pengikut, duduk di bawah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Sehingga di akhir hayat dia tadi, dia pergi ke Mesir. Dia duduk di sana pada tahun 199 dan dia tadi menulis kitab-kitab ni yang baru. Dan manusia pergi menziarahi, pergi menuntut ilmu kepadanya semasa dia tadi berada di Mesir daripada seluruh dunia. Imam Rabi' bin Sulaiman berkata, aku melihat di hadapan pintu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 700 kenderaan tunggangan. Manusia datang sampai 700 orang beratur menunggu untuk mendengar kitab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksud mereka nak mendengar kitab fiqh tadi, kitab Al-Um dan seumpamanya, untuk mereka riwayatkan dan mereka bawa pulang ke negara masing-masing. Dalam keadaan yang amat agung tersebut, maksud menulis kitab dan seumpamanya, Imam Syafi'i tetap berkata, apabila sah sesuatu hadis, maka hadis tersebut ialah mazhabku. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia berkata, aku amat berharap semua manusia mempelajari ilmu daripada ilmu yang Allah kurniakan kepadaku, tetapi tidak menyandarkan kepadaku satu huruf pun daripada ilmu tersebut. Maka Syekhul Islam Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa Imam Syafi'i. Maka kita tak akan dengar dalam pengajian mazhab Syafi'i, melainkan kita kata Imam Nawawi berkata, Imam Rafi'i berkata, Imam Zarkashi, Imam Ibn Hajar. Maksud jarang sangat kita dengar apabila kita mengaji fiqh, kita tak akan dengar Imam Syafi'i berkata, tak ada. Itu ialah mustajabnya doa Imam Syafi'i, kerana dia tak nak namanya disebut-sebut, dibangga-banggakan. Itu salah satu tanda keikhlasan. Dan Imam Syafi'i juga berkata, aku amat berharap sekiranya aku berdebat dengan seseorang, lalu Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kebenaran di atas tangan orang tersebut. Sebab Imam Syafi'i kata, sekiranya kebenaran tadi Allah campakkan kepada aku takut dia tak boleh terima. Sebab manusia masih ada kesombongan. Tapi kalau Allah letakkan kebenaran itu kepada dia, aku akan terima je, tak ada masalah. Itu ialah tawaduk ni Imam Syafi'i tadi. Sebab tak menerima kebenaran ni, nama penyakit ni dah takabur. Maksud orang nasihat tak nak dengar. Nasihat tak nak dengar tu dia panggil takabur. Dan Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Sesungguhnya menuntut ilmu lebih afdal daripada seseorang tadi menunaikan solat sunat. Maksud kalau kita tadi ada dua pilihan, kita nak menghadiri majlis ilmu ataupun kita nak solat sunat banyak-banyak, maka Imam Syafi'i kata, pergilah kepada majlis ilmu tersebut. Terutamanya ialah fardu ain, fiqh, tauhid dan tasawuf tadi. Dan Imam Syafi'i berkata, siapa yang inginkan akhirat fa'alaihi bil ikhlas fil ilmi, maka orang tersebut hendaklah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maksudnya jangan menuntut ilmu kerana sijil, kerana nak kerja, kerana nak dapat pangkat macam umpamanya, nak dapatkan kemegahan, title, itu semua belajar juga kan, tapi niatnya tidak ikhlas. Jadi tak dapatlah akhirat, dapat dunia je lah. Dapatlah kemegahan di dunia, orang puji. Dan Imam Syafi'i berkata, manusia yang paling zalim ialah manusia yang merendahkan diri ini kepada orang yang tidak memuliakannya, ataupun orang yang berkeinginan kecintaan daripada orang yang tak memberi manfaat kepadanya, ataupun orang yang menerima pujian orang yang dia tidak kenali. Itu benda panjang lah, mungkin boleh faham kemudian. Imam Syafi'i juga berkata, tiada satu perkara pun yang lebih menghiasi ulama melebihi daripada kefakiran dan berasa cukup dan keredaan. Dan Imam Syafi'i berkata, aku telah bersahabat dengan ahli sufi selama 10 tahun. Maksudnya Imam Syafi'i sendiri pun, dia duduk di dalam tarekat tadi selama 10 tahun. Aku tidak mendapat faedah daripada, maksudnya Imam Syafi'i pun pakai 10 tahun juga. Mana kalau kita duduk dalam tarekat setahun, 2 tahun, 3 tahun ni baharu lagi. Jadi Imam Syafi'i kata, sahib tu, aku bersahabat. Dia kata, aku sendiri bersahabat. Maknanya as-sufiyah tu dia masukkan syekh-syekh tarekat tadi di zaman dia kan, sampai dia sendiri jadi wali. Maksudnya nak jadi wali, kena jadi anak murid kepada wali dulu. Jadi dia kata 10 tahun aku bersahabat. Maksudnya dia masuk bersahabat dia, bila dalam kitab dia bersahabat. Bersahabat tu maknanya berkhidmat. Sebab bersama-sama ialah sebab untuk membolehkan seseorang tadi berkhidmat. Maka sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, dia dipanggil sahabat. Tapi bersahabat tu maknanya khuddamu Rasulullah, orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Jadi dia kata, aku bersahabat dan berkhidmat kepada ahli sufi selama 10 tahun. Aku tak dapat faedah daripada mereka, melainkan 2 ayat yang kita dah bincangkan sebelum ni lah. Maksudnya Imam Syafi'i kata kepentingan waktu dan saya tengok satu lagi apa yang Imam Syafi'i cakap tu. Maksudnya waktu tadi seperti pedang, dan yang kedua nafsu kamu tadi
sekiranya kamu tadi tidak memenuhkannya dengan kebaikan. Maksud kalau kamu tak tukar nafsu tadi kepada nafsu yang mutmainnah, maka sentiasalah dia akan menyuruh kamu buat jahat. Iaitu dua ilmu yang Imam Syafi'i dapat, iaitu tentang, bukan dia banyak lagi ilmu, cuma dia ringkaskan supaya kita boleh dapat, ialah kepentingan menjaga masa, umur kita yang banyak tadi, dan kedua ialah mesti memikirkan ubah nafsu tadi. Jangan sampai kita tadi bawa nafsu amarah tadi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Syafi'i berkata, siapa yang ingin dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah, ini semua orang nak lah. Apa nak buat? Falyuhsin bin nasiz zan, maka naklah dia sentiasa bersangka baik kepada manusia. Maksudnya jangan kata orang ni jahat, orang ni tak guna, orang ni tak pakai. Maksud itu dia kita kutuk saja manusia, kita sebenarnya mengutuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semua makhluk ni di bawah qada dan qadar Allah. Jadi kita bila asyik sangka jahat saja, maka kematian nanti akan berlaku dalam keadaan jahat juga, sebab dia dah membiasakan menyangka jahat tadi. Dan Imam Syafi'i juga berkata, perkara yang paling zahir di sisi manusia ialah kelemahan dirinya. Maksud kita tadi tak ada kudrat, tak ada penglihatan, semua pinjam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang menyaksikan kelemahan pada dirinya, maka orang tersebut akan mendapat istiqamah bersama Allah. Maksud bila kita masuk tarekat, jangan bergantung kepada aku kuat, amalan aku banyak, kan, amalan aku lebih, kan, aku hebat berzikir. Banyak orang yang masuk tarekat, bila dia teringat saja macam tu, kebanyakan dia tersekat. Oh, so dia hebat berzikir, aku dapat berzikir banyak, aku berzikir cepat lagi daripada orang lain, aku boleh habiskan segera. Siapa yang banyak memandang kepada kelebihan kudrat, kelebihan dirinya, kebiasaannya dia tak boleh dapat istiqamah. Istiqamah tu maksudnya kekal di dalam tarekat, tak ghaib. Sentiasa ada malam Jumaat, sentiasa ada, itu dia panggil istiqamah. Tiap-tiap hari berzikir. Jadi Imam Syafi'i juga berkata, ni ayat yang lain lah, talabul ilmi bi'izzin nafsi lam yuflih, ataupun talibul ilmi lah, wa man talabahu bi dhullin nafsi wa khidmatil ulama'i aflaha. Dan Imam Syafi'i kata, siapa yang menuntut ilmu, maksud sekarang ni kita bila masuk tarekat, niat kita ialah menuntut ilmu. Ilmu dipanggil ilmu tarekat, kan? Ilmu syariat kita dah belajar, lepas tu kita nak belajar ilmu tarekat, adab-adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah. Lepas tu kita nak, bila kita lepas tu nak menuntut ilmu hakikat dan seumpamanya. Jadi nak menuntut ilmu tu, Imam Syafi'i kata, kalau dengan bi'izzin nafsi, dengan merasakan dirinya agung, aku hebat, aku pandai, aku seumpamanya, siapa yang menuntut ilmu dalam keadaan membanggakan diri, lam yuflih, tidak akan berjaya selama-lamanya. Maksudnya dia akan berhenti tengah jalan, lari dan seumpamanya lah, tak mendengar arahan. Jadi Imam Syafi'i kata, wa man talabahu bi dhullin nafsi, siapa yang menuntut ilmu dengan merendah diri, menghinakan dirinya, maksudnya menghinakan diri kepada guru, merendahkan diri. Pertama dia kata kena menghinakan diri, wa khidmatil ulama'i, dan berkhidmat kepada ulama, maksud berkhidmat kepada kekasih Allah, wali-wali Allah, aflaha, maka itulah orang yang berjaya. Aflaha ni yang Pak bila sebut tiap-tiap hari itulah hayya 'alal falah. Falah tu maknanya kejayaan di dunia dan di akhirat. Cuma macam mana nak dapat kejayaan dunia akhirat tadi? Maksud kena menuntut ilmu dan kena merendahkan diri dan berkhidmat kepada ulama. Ini Imam Syafi'i yang cakap. Maksud di zaman dia, bila kita sebut saja khidmatil ulama, maksud berkhidmat kepada ulama, itu ialah salah satu daripada rukun tarekat yang 10. Salah satunya ialah berkhidmat tadi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu tadi mempelajari ilmu syariat sebelum kamu tadi dilantik menjadi ketua. Mana sebelum kita jadi bapa, sebelum kita tadi berkahwin, kan, sebelum kita tadi memegang jawatan seumpama, jadi kata belajarlah ilmu syariat. Fa iza tara'asta fala sabila ila tafaqquh. Kerana apabila kamu tadi dah ada jawatan, ada tanggungjawab, dah tak sempat dah dia kata nak belajar. Jadi kita belajar dulu sebelum berkahwin dan seumpamanya. Dan Imam Syafi'i berkata, daqiqu masailal ilmi li'alla tadhi'a daqa'iquhu. Ini untuk ustaz-ustaz lah. Maksud Imam Syafi'i kata, hendaklah kamu tadi bersungguh-sungguh belajar masalah-masalah di dalam kitab yang amat rumit, yang amat terperinci. Jangan kita nak belajar kitab-kitab yang senang je. Oh, kitab-kitab susah ni tak payah belajar. Kitab-kitab susah ni, hari ni siapa nak mengaji ustaz? Apa guna kita mengaji kitab susah ni? Jadi datang nafsu jahat tadi tu. Imam Syafi'i kata, kalau semua orang yang mengaji agama dah tak pedulikan lagi masalah-masalah yang terperinci, ilmu-ilmu yang berat, kan, ilmu yang susah, dia kata,
akan sampai satu masa tadhi'ul masailuhu. Semua masalah-masalah tidak akan hilang, pupus dan binasa. Maksudnya akan muncul satu zaman ada satu kitab, tak ada siapa kita boleh baca kitab tu. Tak ada siapa kita yang nak boleh ajar dah kitab tu. Di zaman kita ni banyak dah berlaku, banyak kitab-kitab yang kita cari ke mana pun dah tak ada siapa yang boleh ajar. Sebab generasi sebelum tu dah tak mau mengaji lagi dah. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, berdebat. Ni satu lagi masalah apabila kita duduk dalam ilmu ni, jangan berdebat. Maksudnya jangan pergi cari wahabi kita pergi berdebat ke, jangan pergi cari manusia kita bergaduh ke. Sebab dia kata berdebat pada masalah ilmu ni akan menyebabkan hati manusia keras dan akan menyebabkan permusuhan kebencian. Itu habis satu masalah. Maksudnya jangan elakkan kita tadi berdebat dengan manusia. Walaupun kita tahu kita benar dia salah ke, kan, kita elakkan daripada berdebat sebab dia akan merosakkan hati tadi. Bergaduh kan. Wa kana dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, an-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah. Manusia amat lalai daripada satu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Surah dia yang dia sebut baru ni dah. Apakah surah tersebut? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Jadi Imam Syafi'i nak bagi tahu kepada kita, manusia tak mempedulikan surah ni. Jadi apa yang Imam Syafi'i buat? Jadi dia bagi contoh pada diri dia. Dia kata, wa kana qad jazza'al laila thalathata ajza'. Jadi Imam Syafi'i dengan sebab kepentingan masa tadi, dia membahagikan masanya kepada 3 bahagian. Bahagian pertama untuk menulis kitab. Itu dia panggil ilmu bermanfaat yang ditinggalkan apabila dia meninggal dunia. Yang kedua, dia semayang. Masa malam kita 12 jam kan. 4 jam tulis kitab, 4 jam semayang, dan 4 jam lagi yanamu tidur. Dan setengah riwayat, jadi itu contoh lah Imam Syafi'i buat. Jadi sekarang ni kita masa sama je. Masa kita hari ni dengan masa Imam Syafi'i sama je. Cuma kita tengok ada tak 4 jam semayang, ada tak kita baca buku. Ada. Kalau Imam Syafi'i dia menulis kitab dah sebab dia ulama yang agung. Kalau macam kita, apa kitab yang kita baca? Ada ke kitab yang kita belajar? Dan 1/3 lagi tidurlah, berehat. Jadi Imam Syafi'i, satu riwayat mengatakan, la makana yanamu minal laili illa yasiran. Setengah riwayat kata Imam Syafi'i tak tidur malam melainkan sedikit saja, 2-3 jam saja. Dan Imam Syafi'i akan khatam. Ni memang tak boleh buat lah. Fi kulli yaumin khatmatan. Dia akan khatam Quran setiap hari. 1 kali khatam. Boleh. Jadi kalau kita nak kata kita sama hebat dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i boleh ijtihad, Imam Syafi'i boleh keluarkan hukum, kita hari ni hukum boleh keluarkan hukum, tak boleh. Maksudnya takkan sama. Dan Imam Syafi'i berkata, aku tak pernah berdusta langsung, bercakap bohong semua hidup aku. Dan aku tak pernah bersumpah dengan nama Allah. Sumpah yang benar ke sumpah palsu, aku tak pernah, dia kata. Dan aku tak pernah meninggalkan mandi pada hari Jumaat. Maksudnya besok tu kita nak sembahyang Jumaat. Daripada maghrib malam Jumaat tu kita dah disunatkan mandi. Maksudnya dia kata, inilah satu-satunya mandi yang aku tak pernah tinggalkan. Tak kira dalam musim sejuk ke, ataupun pada ketika aku tengah musafir ke, ataupun berada di rumah ke. Maksudnya nak membagi tahu kepada kita takzim tadi tu. Nak mengagungkan malam Jumaat. Lepas tu ada malam berzikir. Besok tu nak mengagungkan solat Jumaat sebab ada perhimpunan. Jadi macam mana maksudnya macam mana nak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala? Ada orang dia pakai pakaian yang baru sebab dia ada pakaian yang baru. Kan maksudnya Imam Syafi'i mungkin dia tak mampu nak tiap-tiap nak beli pakaian baru. Kan dia kata yang aku mampu ialah mandi je lah. Dan jadi maksudnya mesti ada buat satu perkara. Tanda kita tadi mentakzimkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Jadi Imam Syafi'i kata, aku tak pernah kenyang munzu 16 sanatan. Semenjak 16 tahun sampai dia meninggal dunia. Kecuali 1 kali kenyang je, itu pun aku terus keluarkan daripada perut aku serta-merta kan. Maksudnya itu adab lah apabila kita tadi bertarekat, yang salah satu pantangnya ialah kurangkan makan. Jadi Imam Syafi'i juga berkata, siapa yang tidak berasa bangga dengan ketakwaan. Maksudnya ketakwaan tadi tidak memandang kepada dunia, tidak lalai, tidak cinta kepada dunia kan. Maksudnya siapa yang rasa ketakwaan tadi tak ada nilai kepada sisi ni, fala izzalahu, maka tiada keagungan lagi dah pada orang tersebut. Dan Imam Syafi'i juga berkata,
Ma fazi'tu minal faqri qattu. Aku tak pernah berasa takut langsung dengan kefakiran, dia kata. Maksud setengah orang nak masuk tarekat takut sebab takut kefakiran. Setengah orang nak buat kerja agama takut sebab takut nanti harta aku habis. Jadi Imam Syafi'i bagi tahu aku tak pernah berasa takut. Maksudnya kalau Sayyidatina Khadijah tadi, isteri kepada Rasulullah, takut kepada kefakiran, dia takkan kahwin dengan Rasulullah. Kan sebab dia tahu kahwin dengan Rasulullah ni akan mendatangkan pelbagai tanggungjawab, kan habis hartanya digunakan untuk membantu Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i juga berkata, menuntut dunia yang lebih. Maksud keperluan kita dah cukup, tapi ambil masa lebih lagi untuk kejar dunia tu. Jadi itu Imam Syafi'i kata, menuntut dunia yang lebih tadi ialah uqubatun aqaballahu biha ahlat tauhid. Itulah satu hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada manusia-manusia yang memeluk agama Islam. Jadi sekiranya kita banyak sangat masa tadi kita buang kepada dunia, yang padahal dunia dah cukup dah. Maksudnya dah ada kerja tetap, dah cukup dah untuk keperluan bulanan dia, tapi nak buat lagi part time 1, part time 2, part time 3, bisnes tu, bisnes ni sampai tak cukup-cukup. Kan? Itulah Imam Syafi'i kata, itulah hukuman yang Allah telah timpakan. Dan kadang-kadang dan Imam Syafi'i ini dia sentiasa memegang tongkat ni, berjalan dia pakai tongkat. Maka orang pun tanya, kenapa pakai tongkat ni? Maka dia kata, supaya aku tadi sentiasa mengingati yang aku tadi akan meninggalkan dunia. Dan Imam Syafi'i berkata, siapa yang syahwatnya sangat kuat kepada dunia, maka dia tidak akan menjadi hamba kepada ahli dunia. Dan Imam Syafi'i berkata, ni ayat tu macam ni, Imam Syafi'i daripada zaman dia dah cakap dah kepada kita tentang adab-adab tarekat ni. Cuma dia tak jadi syekh tarekat, Imam Syafi'i ni. Kan dia tak ada mengasaskan tarekat ataupun, dan dia pun tak tulis buku tasawuf. Tapi tu Imam Syafi'i kata apa? Man ahabba an yaftahallahu alaihi binuril qalbi fa'alaihi bil khalwati wa qillatil akli wa tarki mukhalatatis sufaha wa bughdi ahli al-ilmi alladhina la yuriduna bi'ilmihim illa dunya. Ini ayat yang Imam Syafi'i cakap yang saya baca dalam bahasa Arab ni, betul-betul ialah adab tarekat yang sekarang ni kita tengah pakai. Imam Syafi'i kata apa dia? Siapa yang ingin Allah membukakan hatinya dengan nur di dalam hatinya, man ahabba, siapa yang ingin an yaftahallahu, Allah bukakan alaihi, ke atasnya, binuril qalbi, dengan cahaya hatinya sendiri. Maksud dalam hati kita ni ada nur, tapi ada hijab. Jadi siapa yang nak nur tadi terbuka, maka dia kata fa'alaihi bil khalwah, maka dia kena berkhalwat. Mana kena bersuluk. Ini Imam Syafi'i kita cakap dah zaman dia. Wa qillatil akli, dan mengurangkan makanan. Wa tarki mukhalatatis sufaha, dan meninggalkan manusia-manusia yang tak pedulikan agama dia. Kan maksudnya manusia yang tak nak berzikir, manusia yang tak peduli hati mati ke hati hidup, tu semua dia kata tarki, dia kena tinggalkan. Lepas tu satu lagi Imam Syafi'i tambah, dia kata wa bughdi ahli al-ilmi allazina la yuriduna bi'ilmihim illa dunya. Ini mungkin dalam buku tasawuf tak ada, tapi Imam Syafi'i cakap ni. Imam Syafi'i kata salah satu adab ni lah, kamu kena membenci ahli-ahli ilmu yang tidak tidak menuntut daripada ilmu mereka melainkan dunia semata-mata. Kan maksudnya manusia yang membawa ajaran menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, ataupun manusia yang mengajarkan ilmu agama kerana dunia, maka Imam Syafi'i cakap itu kamu kena bughdun, kamu kena benci. Kamu tak boleh kata tak apa, ini pun kawan saya juga, ini pun saya nak bersahabat dengan dia. Kejap lagi penyakit dia pindah dekat kita. Dan sebab tu Imam Syafi'i kata daripada awal sekali, kalau kamu tak membenci, maka kamu akan menyukai, dan bila kamu menyukai, kamu akan rosak. Itu ialah ayat Imam Syafi'i yang betul-betul kita pakai dalam tarekat tadi. Jadi nak bagi tahu ni, Imam Syafi'i ni semuanya ahli tarekat, ahli hakikat dan ahli syariat. Cuma Allah Ta'ala pilih dia untuk menzahirkan ilmu fiqh. Dan Imam Syafi'i juga berkata, la budda lil alimi min wirdin min amalihi. Mestilah bagi orang yang berilmu tadi, dia mesti ada wirid daripada amalan dia. Dia mesti ada zikirnya sendiri, istighfarnya sendiri. Yakunu bainahu wa bainallah, supaya dia tadi mewujudkan hubungan antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ahli ilmu tertipu lah. Maksudnya saya dah ada ilmu, saya tak kira ilmu mengajar kitab ke, ilmu degree master PhD ke. Jadi dia kata kerja saya dah mengajar dah. Mengajar dia kata ibadat lah. Mengajar ibadat kan. Jadi dah tak payah lagi dah nak buat kerja-kerja tambahan ni, buat apa lagi. Saya dah kerja saya mengajar pagi petang siang malam. Jadi seolah-olah dia kata, disebabkan saya tidak dah mengajar pagi petang siang malam, maka tak payah sayang lah. Jadi mana ada orang kata macam tu?
Tak kira kamu mengajar pagi petang siang malam ke, kamu menyebarkan ilmu pagi petang siang malam ke, fardu ain mana boleh tinggalkan. Cuma yang dia faham fardu ain tadi ialah sembahyang sahaja. Itu Imam Syafi'i kata, orang berilmu mesti ada wirid sendiri. Dan Imam Syafi'i juga berkata, kalau kamu tadi bersungguh-sungguh, dia kata, bermati-matian untuk meredakan semua manusia, maksudnya nak bagi semua orang suka kat kamu, fala sabila lahu, maka tak ada jalan, dia kata. Mesti akan ada orang kutuk kamu, mesti akan ada orang keji kamu, jadi kamu jangan peduli ya. Maka dia kata apa nak buat? Fal yukhlisil abdu amalahu bainahu wa bainallah. Maka hendaklah kamu tadi membersihkan, mengikhlaskan amalan kamu antara kamu dan antara Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya jawapan ya. Maksudnya kita nak runsing orang ni tak suka kepada kita, orang ni kata kita tak betul, tapi hubungan dengan Allah kita tak peduli. Jadi yang pentingnya adalah hubungan dengan Allah tadi, bukan hubungan dengan manusia yang mengutuk kita tadi. Wa kana yaqulu la ya'rifu ar-riya illa al-mukhlisun, ataupun mukhlasun. Dia kata tidak dapat mengetahui hakikat riak tersebut melainkan orang yang telah dikurniakan ikhlas. Kan susah kan, maksudnya selagi kita tak ikhlas ni hanya dikurniakan selepas nafsu mutmainnah. Mutmainnah tu atas daripada nafsu radiyah tu, situ baru dapat ikhlas. Jadi bila kita dah betul-betul duduk di situ, baru kita boleh tahu tengah bercakap tu kita sebenarnya sedang riak, tengah semayang tu kita sebenarnya sedang menunjuk semayang dia. Tapi selagi tak sampai ke situ, kita riak pun kita tak sedar, dia tak bersedar. Tapi sebenarnya tengah riak tapi tak sedar. Sebab tu dia kata la ya'rifu, tak boleh mengetahui. Maka Imam Syafi'i juga berkata, siyasatun nasi asyaddu min siyasatid dawab. Maknanya menjaga manusia ni lebih susah daripada menjaga binatang-binatang ternakan, dia kata. Jadi kena sabar lah, siapa yang kerja jaga manusia ni kena sabar. Jadi Imam Syafi'i juga berkata, orang yang berakal tadi ialah orang yang akalnya menahan dia daripada segala perkara-perkara yang dikeji. Dan Imam Syafi'i berkata, kalaulah aku mengetahui meminum air sejuk tadi akan mengurangkan maruah, nescaya aku tidak akan minum air sejuk tersebut. Jadi dia kata orang yang sebenarnya menjaga maruah ni ialah orang yang sentiasa berada di dalam mujahadah. Maruah ni orang Melayu pakai kalimat tu. Tapi maruah ni dia muru'ah, dia Arab dia panggil muru'atun. Asal kalimat maruah tu ialah kalimat muru'atun. Jadi muru'atun tu ialah sifat yang dikurniakan apabila seseorang tadi naik kepada nafsu mulhamah ataupun di atas lagi daripada nafsu lawamah tadi. Maksudnya apabila seorang tadi dah masuk dalam nafsu lawamah, dia dikurniakan dengan satu sifat dia panggil al-muru'ah. Dia dah mula menjaga maruah tadi. Maksudnya dia malu orang nampak dia kat tempat berzina. Sebab dia nak jaga maruah, dia dah mula jaga. Dia dah bermaruah. Maksudnya dia malu nak pakai pakaian tak tentu hala. Dia dah malu nak bercakap dengan, sebab dia dah mula bermaruah. Tu yang kata orang Melayu kata bermaruah tu. Jadi bermaruah tu ialah sifat yang dapat apabila seseorang tadi bersuluk berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Syafi'i ni dia nak bagi tahu. Jadi sebenarnya bermaruah-maruah ni ialah sifat mahmudah yang paling asas sekali. Lepas daripada nafsu amarah yang jahat, yang sifat orang jahat ni, atas dia tu ialah bermaruah. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau aku tahu minum air sejuk ke boleh menjatuhkan maruah tadi. Maksudnya minum air sejuk ni maknanya minum kerana syahwat lah. Kan minum air sejuk ni kerana syahwat, sebab nak bagi sedap air tu. Jadi dia kata, kalau aku tahu minum air sejuk ni boleh menyebabkan aku tadi mentaati syahwat dan merosakkan maruah aku, nescaya aku takkan minum, dia kata. Maksudnya macam itulah Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dia bukan di tingkat maruah tu. Dia tingkatnya tinggi lagi. Dia sampai kepada rijal wilayah apa segala kat atas tu. Cuma dia kata kalau yang bawah ni pun boleh merosakkan, maka yang atas lebihlah dia jaga. Dan itu dia nak ajar kepada kita lah. Tingkatan asas yang paling rendah dalam perjalanan kepada Allah ialah al-muru'at. Jadi Imam Syafi'i kata, siapa yang sedang berada dalam tingkatan menjaga maruah ni, fi juhdin, orang tu sebenarnya berada di dalam mujahadah. Maksud kita kena lawan nafsu, lawan nak bercakap, lawan nak apa, semua kita kena lawan. Dan Imam Syafi'i juga berkata, ini aku 40 tahun, dia kata, aku tanya kawan-kawan aku, allazina tazawwaju an ahwalihim fi tazawwujihim, mereka yang berkahwin, tentang keadaan mereka dalam perkahwinan tersebut, fama minhum ahadun
qala ra'aitu khairan qattu. Maka tak ada seorang pun kata, aku rasa okey je. Maksudnya tak ada seorang pun kata, perkahwinan ni, gembiranya, seronoknya, tak ada. Maksudnya Imam Syafi'i 40 tahun dia kaji kawan-kawan dia. Dia kaji anak-anak murid dia. Jadi dia kata, ujian manusia yang paling kuat sekali ialah apabila dia berkahwin. Maka sebab itulah ulama kata, maksudnya berkahwin tadi akan menambahkan separuh lagi daripada iman kamu. So ujian akan datang. Kita seorang-seorang duduk dalam gua, kuranglah ujiannya. Tapi bila kita duduk dua orang, yang ni ada kelakuan ni, yang ni ada perangai dia macam ni, yang ni ada kehendak dia macam ni. Jadi bermulalah ujian tadi tu. Jadi apa Allah dalam Quran Allah kata, waja'alna ba'dakum di ba'din fitnatan. Aku jadikan sebahagian kamu ni, suami kita dengan isteri tadi, fitnatan ialah ujian. Maka jawapannya, atas sebirun kamu tak boleh sabar ke? Sebab Allah maksudnya Allah mencipta sesuatu masalah supaya kamu boleh bersabar. Bila kamu boleh bersabar, dapatlah pahala sabar tadi. Tapi kalau tak ada penyebab sabar tadi, nak sabar macam mana? Jadi sabar yang paling tinggi tadi adalah sabar pada menahan kesakitan daripada manusia. Dia lagi tinggi daripada sabar duk semayang, nak jaga semayang tu. Sabar dengan orang ni dia lebih tinggi. Jadi Allah nak bagi darjat kepada seseorang dengan kesabaran, maka Allah Ta'ala syariatkan perkahwinan. Nanti kan ada anak nak kena sabar lagi pula. Ada jiran nak kena sabar lagi. Macam-macam lah. Jadi Imam Syafi'i nak nasihatkan supaya kena bersedia dengan sabar tu. Kalau dia asyik bergaduh je lah kahwin ni. Maksud sabar tu datang dengan kita bersuluk. Tadi lah bila kita bersuluk, kita beri kemarahan dah makin kurang. Kita dah boleh ada kesabaran. Jadi kamu bila nak masuk satu peringkat dalam hidup, kamu kena bersedia lah. Kalau tidak, dia kata masuk dalam keadaan tak bersedia akan memudaratkan. Imam Syafi'i berkata, tiada kegembiraan yang boleh menandingi bersahabat dengan ahli-ahli tarekat. Ini ialah ucapan yang sama yang diberitahu oleh Syekh Abu Madian. Maksud Syekh Abu Madian, dia kata dalam dia punya syair tu, ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. Dia kata tiada kelazatan dalam hidup di dunia ni illa suhbatul fuqara, melainkan bersahabat dengan kekasih-kekasih Allah, ahli-ahli sufi. Dia kata humus salatin, mereka lah sebenarnya sultan-sultan, wal umara, dan mereka tadi sebenarnya ialah pemerintah-pemerintah, wassadat, mereka tadi ialah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua. Jadi kenapa, maksudnya apa faedah dia cakap dah? Dia kata, Imam Syafi'i kata, tiada kegembiraan yang boleh laisa sururun ya'dilu suhbatal ikhwan. Tak ada kegembiraan yang boleh menandingi bersahabat dengan ikhwan tadi, saudara-saudara kita di dalam tarekat tadi. Jadi dia nak bagi tahu apa kepada kita? Wala ghammun, dan tak ada kesedihan, ya'dilu firaqahum, yang boleh menandingi apabila kita tadi berpisah dengan kekasih-kekasih kita. Maksudnya dia nak bagi tahu, kalau kita hidup di zaman Rasulullah, itulah bendanya. Kegembiraan di zaman Rasulullah ialah apa kita tadi bersama-sama dengan Rasulullah. Itulah kegembiraannya. Maka sebab itulah Imam Syekh Abu Madian tu bagi tahu, tiada kelazatan dunia melainkan apabila kamu bersahabatlah dengan kekasih-kekasih Allah. Maknanya kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kegembiraan di zaman Rasulullah ialah apabila kamu tadi bersahabatlah dengan Rasulullah tadi. Jadi dalam murid kepada Rasul, itulah kegembiraannya. Kalau kita pergi lawan macam Abu Jahal, Abu Lahab, orang munafik tadi lawan, dapatlah kita kecelakaan sekejap lagi. So sekarang ni semua orang mencari kegembiraan. Kalau tak ada dia stres, murung seumpamanya. Tapi tak diketahui mana nak cari kegembiraan tu, dengan bersukan banyak-banyak ke, dengan makan banyak-banyak ke, dengan melancong banyak-banyak ke, dengan cari duit banyak-banyak ke. Tak, maksudnya semua tu tak boleh mendatangkan kegembiraan yang sebenar. Jadi kalau dah kegembiraan sebenar ialah duduk bersama dengan kekasih Allah, wala ghammun ya'dilu firaqahum, dan dia kata tak adalah kesedihan yang boleh menandingi apabila seseorang tadi berpisah daripada mereka. Jadi itu kayu ukur pada diri kita. Kita seronoknya duduk dengan siapa? Kalau kita seronok duduk dengan televisyen, kita seronok duduk dengan telefon, kita seronok duduk dengan kawan-kawan, mana tak dapat lagi lah apa yang dia bagi tahu tadi. Jadi maksudnya kalau kita dah benar-benar beriman, dah ada kecintaan kepada Allah dan Rasul, kepada wali-wali Allah, maka kita akan rasa itulah aktiviti yang paling seronok sekali, duduk bersama-sama dengan mereka.
Dah pukul berapa dah? Tengok jam. Pukul apa Naman? Pukul 10. Jadi ada beberapa perenggan lagi lah yang nasihat-nasihat daripada Imam Syafi'i tu. Jadi mungkin kalau ada masa yang lain, insyaAllah kita baca lah. Jadi itu ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Maknanya Imam Syafi'i menulis kitab yang menerangkan ilmu usul fiqh. Ada kitab yang Imam Syafi'i menerangkan tentang syair-syair. Ada lagi Imam Syafi'i tadi menulis tentang ilmu fiqh dan seumpamanya. Tapi ini adalah himpunan kata-kata hikmat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tentang ilmu tasawuf yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi moga-moga apabila kita tadi mempelajari fiqh, jangan sekali-kali kita meninggalkan tasawuf tadi. Dan bila kita sebut saja bertasawuf, maksudnya Imam Syafi'i ulang banyak kali ya. Bersahabat. Itulah makna tasawuf. Tasawuf tu bukan mengaji hikam, hafal hikam, maka saya dah jadi ahli sufi. Bukan. Tasawuf tadi maknanya saya mengaji kitab Minhaj Abidin, khatam 5 kali kitab Minhaj Abidin, maka saya dah jadi orang tasawuf. Bukan. Tak ada faham pun tasawuf tu. Di zaman tu tak ada orang faham macam tu pun. Yang difahamkan tasawuf, yang menjadi fardu ain tadi ialah bersahabat tadi tu. Sebab dengan bersahabat tadi lah kita boleh membaiki nafsu ammarah bisu'. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah kalau Allah izin, kita baca lagi dah kata-kata hikmat daripada Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Ustaz Hafiz. Waalaikumsalam. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Syekh Muhammad Al-Fadili sama-sama atas segala penerangan kongsian daripada Tuan Syekh dan seterusnya saya mohon izin kepada Tuan Syekh untuk uang ini daripada muslimin dan muslimat. Sila. Bagi siapa yang ingin bertanya, saya silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Mohon izin tanya. Waalaikumsalam. Sila. Soalan saya, ada beza ke antara wali pada pangkat kutub dengan wali yang disediakan dengan kutub dengan kutubul ghaus? Itu sahaja persoalan saya. Terima kasih. Sama. Kalau disebut kutub sahaja, jadi istilah kutub kadang-kadang digunakan pada kutub pada makom-makom tertentu. Macam contohnya dari kalangan orang yang sabar, dari kalangan orang sabar tu dia ada kutub dia, kutubus sabirin. Jadi madat daripada Allah tadi untuk bantuan untuk semua orang nak bersabar ni datang daripada kutub sabar tadi lah. Jadi bila sebut saja Al-Qutubu, dia ada banyak penggunaan. Dia luas lah. Maksudnya ada kutub pada makom-makom tertentu, kutub pada tempat tertentu. Jadi bila kita nak khususkan kutub tadi pada yang satu tu saja, yang ketua tadi tu, maka kita datangkan sifat Al-Qutubul Ghaus. Al-Ghaus tu maknanya tempat meminta tolong. Maksudnya dia tadi dia biasa dia akan sebut Al-Qutubu, Al-Ghawsu, Al-Fardu. Al-Ghawsu maknanya tempat meminta tolong, Al-Fardu maknanya tunggal. Kalau kita nak khususkan kutub yang seorang tadi tu, pada setiap zaman tadi kita kena sebut Al-Qutubul Ghawsul Fard. Tapi kalau kita sebut kutub saja, dia ada macam-macam kutub. Dia ada kutubul irsyad, ada kutubul macam-macam kutub. Dia ada banyak penggunaan dia lah. Jadi sebab tu kalau dalam kitab dia sebut, bila dia nak bincang kutub yang seorang tadi, dia akan tersebut Al-Qutubul Ghaus. Cuma Ghaus tu maknanya apabila wali-wali di tingkatan bawah ni doa tak mustajab. Maksudnya bala nak turun, jadi yang bawah ni doa dulu, tak mustajab. Jadi tingkatan atas dia doa,
tingkatan atas ni pun doa tak mustajab. Maka sampai ke last kali doa tu akan pergi kepada Al-Ghaus tadi lah. Bila dia tu doa, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan. Maksud apa saja bala nak turun, apa saja hajat manusia yang nak tercapai ataupun tak tercapai kan, sekiranya hajat tadi dibawa kepada Kutubul Ghaus, maka mesti mustajab lah. Dia contohnya macam mana peranan Kutubul Ghaus ni dalam memustajabkan doa tadi ialah pada ketika Sultan Muhammad Al-Fatih nak membuka Konstantinopel tadi. Maksudnya dia dah usaha daripada kecil, belajar perang, susun strategi, melatih tentera, semua dia buat ni. Angkat kapal, semua dah buat. Rentas sungai. Tapi last kali, tak boleh dia kata. Maksudnya Sultan Muhammad Fatih dia dah putus asa. Dia kata tak boleh. Memang dia kata semua tentera apa sekali dia tak boleh nak buat lah. Jadi akhir sekali dia duduk atas sejadah. Dia panggil Kutub Ghaus di zaman tersebut. Jadi Kutub Ghaus di zaman tersebut namanya Syekh Ubaidullah Al-Ahrar As-Samarqandi. Dia salah seorang syekh dalam silsilah tarekat Naqsyabandi. Dia memang dekat Samarkand, dekat Uzbek pada hari ni. Jadi itulah Kutubul Ghaus pada zaman tu. Maksudnya semua wali-wali di bawah dia dah mohon untuk bagi bantuan kepada ni Sultan Muhammad Fatih yang tengah berperang tak berjaya-jaya ni. Tapi akhir sekali permohonan tu sampai kepada dia. Dia tengah mengajar. Syekh Ubaidullah Ahrar tu tengah mengajar murid dia. Jadi dia berhenti mengajar. Dia kata saya ada kerja sekejap. Jadi dia keluar, dia naik kuda. Lepas tu dia jalan ke kiri ke kanan. Anak murid kata guru tadi jalan ke kiri. Lepas tu dia hilang. Hilang, tiba-tiba Syekh Ubaidullah Ahrar tadi ada di depan Sultan Muhammad Fatih. Jadi dia tanya dah, apa hajat? Kan dia kata, tolonglah. Dia kata, bau tentera. Kan? Maksudnya, dia kata, dia minta dah, wahai Kutub, tolonglah bantu aku. Tiba-tiba Kutub tu datang seorang-seorang. Bila datang seorang-seorang, Sultan Muhammad Fatih pun pelik lah. Macam mana nak tolong aku ni, kamu datang seorang-seorang ni. Lepas tu Syekh Ubaidullah Ahrar tadi bukakan jubah dia, maka keluar tentera. Tentera berkuda daripada bawah jubah dia bantu Sultan Muhammad Fatih tadi baru boleh buka. Itu dia panggil Al-Ghaus. Maksudnya yang menjadi tempat pertolongan. Maksudnya dia akan membantu. Cuma benda tu berlaku setiap zaman dalam keadaan yang umat Islam tadi. Maksudnya nak bagi bantuan tu ialah Allah Ta'ala. Kan, in tansurullah yansurukum kan. Allah lah yang akan menolong. Tapi Allah Ta'ala zahirkan bantuan tersebut pada wali-walinya. Dan bantuan teragung tadi ialah pada wali kutub tadi lah. Jadi nak bagi tahu maksudnya kejayaan Sultan Muhammad Fatih. Maksudnya Rasulullah dah bagi tahu zaman Rasulullah tadi. Bukan dengan kudrat di sini juga. Kan, bukan dengan sebab usaha dia, tapi dengan sebab bantuan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sila. Tuan saya nak tanya satu soalan ni. Sama. Sila. Kalau Imam Nawawi tu, yang Imam Nawawi kan ditabalkan sebagai kutub. Jadi itu kutub pada mereka mana? Dia kalau yang Imam Nawawi tu dia kisahnya lah, maksudnya ada salah seorang wali juga di Damsyik tadi. Dia kata pada malam dia tidur tu dia mimpi, dia nampak maksudnya dalam majlis, salah satu majlis yang besar ada banyak panji ya. Panji-panji dikibar. Maksudnya panji itu ialah kumpulan-kumpulan tarekat. Setiap kumpulan tarekat ni dia ada panji je lah. Dia ada syekh ni, lepas tu ada pengikut dekat belakang. Jadi pada malam tu ramai syekh-syekh tarekat ni semua berkumpul. Jadi orang tu tanya ada majlis apa ni. Jadi dalam ada seorang bagi tu pada malam ni dilantik sebagai wali Kutubul Ghaus Al-Farid Imam Nawawi tadi. Maksudnya itu dia akhir hayat Imam Nawawi dah. Dia dilantik sebagai Kutubul Ghaus Al-Farid yang paling atas tadi lah. Lepas tu habis mimpi dia. Lepas tu dia bangun. Dia kata siapa pula Muhammad bin Syarah ni, dia tak kenal pun. Dia duduk Damsyik. Kan Imam Nawawi pun mengajar dia Damsyik kan, tapi dia tak kenal. Lepas tu dia keluar. So pagi tu bila dia keluar, dia tanya orang lah, siapa ni Muhammad bin Yahya bin Nawawi, Yahya bin Syarah ni. Jadi orang bagi tahu inilah syekh yang mengajar dekat Darul Hadis ni. Kan syekh yang amat syekh hadis ni, fiqh dan seumpama ni. Lepas dia pun pergi. Bila dia pergi, dia masuk dekat pintu tu. Imam Nawawi terus bangun pergi dekat dia. Imam Nawawi kata kepada dia, rahsiakan apa yang kamu lihat. Lepas tu dia kata, itulah kali pertama dan kali terakhir dia berjumpa Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Lepas tu Imam Nawawi, lepas tu dia balik kampung dia meninggal.
Maksudnya tak lama lah Imam Nawawi. Jadi itu wali kutub juga. Maksudnya Imam Nawawi itu sendiri dia adalah wali kutub di zaman dia. Dan Imam Syafi'i maksudnya yang dia ada dua lagi satu pendapat lagi. Maksudnya Imam yang Bilal Khawas tu semasa dia jumpa Sayyidina Al-Khadir alaihi salatu wasallam, Nabi Khidir kata dia salah seorang daripada autad yang 4 tadi lah. Tapi Imam Asnawi dia tulis kitab lah Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi Imam Asnawi semasa dia ceritakan tentang Imam Syafi'i, akhir sekali Imam Asnawi dia kata mata, maksudnya Imam Syafi'i tadi mata wa huwa qutbul wujudi. Itu ialah kenyataan daripada Imam Asnawi. Maksudnya dia maklumat tu dia dapat daripada mana, kasyaf atau semua itu terserah pada dia lah. Imam Asnawi sendiri dia kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meninggal dunia dalam keadaan dia telah dilantik sebagai wali kutub di zaman dia. Itu imam kita yang agung. Dari sebab tu ilmu dia berkat. Maksudnya kita mencintai, tanda kita tadi beriman, kita akan cintalah pada imam-imam tu. Kekasih Allah sepanjang zaman tu. Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam. Sila. Terima kasih Tuan Syekh. Sama-sama. Saya kira tiada lagi soalan daripada hadirin-hadirat semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syekh Sama-sama semua. atas segala perkongsian yang telah Tuan Syekh kongsikan pada malam ini. Sama. Semoga segala perkongsian daripada Tuan Syekh ini dapat dijadikan sebagai panduan. Jadi sampai sudah kita di penghujung pengajian, insyaAllah kita akan bersama pengajian kita pada minggu hadapan. Saya selaku pengurusi majlis, mohon maaf sekiranya berlaku kekurangan daripada pihak saya. InsyaAllah kita akan kembali pada minggu hadapan. Untuk ini saya mohon izin daripada Tuan Syekh untuk mengucapkan doa bagi majlis kita pada malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها نور الأبصار البصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شيخنا ومرشدنا قرة أعيننا واستننا سيد شريف صلاح الدين الحسن الحسيني. اللهم ارزقنا صحة وعافية سلامة ومعافاة الدائمة. اللهم ارزقنا محبته ورضاه وحسن أدامه ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح عارفين. اللهم افتح علينا فتوح عارفين. اللهم افتح علينا فتح الأولين والآخرين ووفقنا توفيق الصالحين والهمنا إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.